Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Hari ini, saya Konensi dan ahli kumpulan saya, Ku Juntong, akan memberi pembentangan tentang model Azure berdasarkan laman web kita. Okey, apa itu model Azure? Model Azure adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model Azure bertujuan untuk menyediakan bantuan merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Sebenarnya, ia lebih berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah. Konsep model Azure terdiri pada 6 iaitu A. Analysis, S. State Objective, S. Select Method, Media dan Materials, U. Utilize Media, R. Require learner participation, dan E. Evaluate dan revise. Laman web pengajaran kami berbantukan buku teks KSSR Bahasa Cina Tahun 2 Topik 4 Budaya Kita Makan Kuih Raya. Laman web kami mengandungi pengenalan kepada teks, pengenalan kepada perkataan baharu, pantun bertemakan Tahun Baru Cina dan ilmu pengetahuan Tahun Baharu Cina. Ini merupakan pautan laman web pembelajaran kami. Sekarang kami masuk kepada model Azure. Yang pertama, A. Analisis Learner Characteristic, iaitu analisis ciri pelajar. Analisis merupakan menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar kita adalah penting untuk membantu kita merancang perancangan dan pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Ini merupakan ciri-ciri umum murid kelas kami, kelas 2UM, tahap murid sederhana, bilangan murid 30, terdapat 16 orang perempuan dan 14 orang lelaki. Umur adalah 8 tahun. Lokasi sekolah terletak di bandar. Pengetahuan sedia ada murid adalah murid tahu membaca, boleh mengenali perkataan yang secukupnya dan boleh menghayati pantun. Gaya pembelajaran adalah daripada model VAK, visual adalah 80% dan auditory adalah 20%. Yang kedua adalah state objektif, iaitu tentukan objektif. Pernyataan objektif atau hasil pembelajaran adalah penting sebagai hala tuju pengajaran pembelajaran. Daripada segi kognitif, di akhir pembelajaran, murid dapat mengenali seluruh petikan buku teks yang diberi dengan betul. Yang kedua, murid dapat memilih jawapan yang betul dalam kuis laman web pembelajaran secara bersistematik. Yang ketiga, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 10 perkataan dari petikan yang diberi dengan betul dan tepat. Dari segi efektif, di akhir pembelajaran, murid dapat menunjukkan keseronokan permainan dengan aplikasi WordWall. Yang ketiga adalah select method, media dan material, iaitu pemilihan kaedah, media dan bahan. Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan dirancang. Kaedah perpustakaan murid, kaedah perpustakaan sumber dan kaedah bermain sambil belajar merupakan kaedah pembelajaran dari laman web kami. Yang kedua, media pembelajaran. Yang pertama, kami menggunakan video seperti petikan teks, video ilmu Tahun Baharu Cina, video pengenalan perkataan dan lagu Tahun Baharu Cina. Yang kedua, audio seperti pesanan guru. Yang ketiga, kuis dan permainan seperti Quizzy, Kahoot, Google Form dan WordWall yang disediakan. Yang keempat adalah gambar 2D, iaitu gambar haiwan dan juga gambar guru. Bahan pembelajaran yang kami guna adalah video dari YouTube dan buku teks KSSR Bahasa Cina Tahun 2.
Sekarang saya memberi kepada ahli kumpulan saya untuk terus memberi penerangan. Okey, selamat sejahtera kepada semua. So, seterusnya saya akan teruskan pembentangan model Azure pada hari ini. So, kita lihat kepada yang keempat iaitu Utilize Media, guna media. Menurut Michalak, penggunaan media dan bahan dalam pengajaran adalah penting kerana hal ini menjadi penentuan kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. So, guna media ini dibahagikan kepada lima subtopik iaitu pratonton bahan. Guru akan memeriksa kesalahan, perkataan, ejaan dan gambar dalam laman web yang disediakan. Seterusnya, guru akan memastikan bahan yang disediakan adalah sesuai dan boleh mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. So, seterusnya, guru menjalankan raptai dengan bahan yang disediakan sebelum memasuki ke kelas sebenar. Yang kedua, menyediakan bahan. Guru menyediakan laman web pembelajaran yang disediakan. Seterusnya, guru memastikan segala permainan kuis, Google Form dan video dapat diakses melalui laman web yang disediakan. Baik, yang ketiga iaitu menyediakan persekitaran. Guru memastikan murid dapat mengakses ke laman web pembelajaran. Guru memastikan murid berada di tempat yang mempunyai akses internet yang kuat. Seterusnya, menyediakan pelajar. Guru menjelaskan tentang cara menggunakan laman web pembelajaran tersebut. Seterusnya, guru perlu menjelaskan tentang cara penilaian kefahaman topik melalui kuis yang disediakan di akhir laman web. Seterusnya, menyediakan pengalaman pembelajaran. Pelajar harus menjalankan pembelajaran yang disediakan dalam laman web tanpa ketinggalan mana-mana langkah. Seterusnya, guru bersedia memberi cara penyelesaian kepada murid sekiranya mereka menghadapi dengan masalah dalam pembelajaran. Baik. Yang langkah kelima iaitu require learners participation, iaitu dorong penglibatan pelajar. Menurut Abdul et al., sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Murid boleh mengakses laman web pembelajaran dengan mudah melalui pautan yang diedarkan oleh guru dalam kumpulan WhatsApp dan ruangan komen Google Meet. Laman web pembelajaran dibekalkan dengan permainan dan kuis supaya murid dapat dimotivasikan dalam sesi PDP. Yang ketiga, bahan dan media yang sesuai dipilih dan disediakan dapat menarik perhatian murid dari semasa ke semasa dalam sesi PDP. Visual dan audio yang menarik disediakan dalam laman web pembelajaran dapat merangsang minat murid. So, sini kita boleh nampak. Ini pautan diberi melalui WhatsApp dalam grup WhatsApp kelas dan ruangan komen Google Meet. Okey, langkah-langkah pengajaran. Yang pertama, set induksi. Di sini guru telah menyediakan video muzik tentang Tahun Baharu Cina. Langkah pertama, murid diminta membaca buku teks dan menjawab soalan berdasarkan buku teks. Langkah kedua, murid mempelajari perkataan baharu dan diberi latihan menulis. Langkah ketiga, murid mempelajari pantun mengenai teks dan diminta menjawab soalan yang dikemukakan. Langkah keempat, murid mengenai video ilmu Tahun Baharu Cina dipaparkan. Penutup, iaitu murid diminta mengulang kaji dan menjawab soalan kuis. Okey, baik. Kita masuk ke evaluate and revise, iaitu nilai dan semak. Penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. So, sini nilai pencapaian murid dalam nilai dan semak terbahagi kepada tiga aspek, iaitu yang pertama, nilai pencapaian murid. Yang pertama, murid diedarkan dengan kuis mengenai petikan buku teks pada muka surat kedua untuk menguji kefahaman murid. Murid diedarkan dengan soalan kuis di bahagian belakang laman web untuk menguji kefahaman murid tentang seluruh topik. Murid menulis perkataan yang dikemukakan dan hantar ke Google Drive yang disediakan. Yang keempat, ujian pra dan pasca dikendalikan dan perkembangan yang positif
ditunjukkan. Inilah kuis yang berkaitan dengan teks petikan buku teks. Inilah kuis berkaitan tentang keseluruhan pembelajaran di muka surat yang terakhir. Inilah latihan penulisan murid, dan yang ini adalah contoh salah seorang murid yang tulis. Dan inilah link-link ujian pra dan pautan-pautan ujian pra dan pasca. Dan ada Google Spreadsheet tentang jawapan. Para penonton boleh scan kod QR ini untuk mengakses ke Google Spreadsheet jawapan ujian pra dan pasca. Okey, yang kedua, nilai dan semak keberkesanan media. Penilaian ini dilaksanakan selepas pengajaran, dan penilaian kualiti laman web disediakan dan maklum balas yang positif telah diberikan oleh guru-guru. So, sini adalah hasil soal selidik tentang penilaian kualiti laman web, dan ini adalah pautan untuk mengakses ke Google Spreadsheet yang jawapan Google Form. Seterusnya iaitu nilai dan semak pengajaran guru. Pengajaran guru boleh dinilai selepas sesi PDP dengan bertanya kepada murid sama ada mereka ada berpuas hati dengan pengajaran guru, media yang dipilih, dan bahan yang dibekalkan pada hari ini ke tak. Okey. Seterusnya ialah konklusi. Selepas menganalisis dan menyediakan laman web pembelajaran, didapati bahawa laman web ini adalah amat sesuai dan baik untuk pelajar tahun 2. So, berdasarkan model Azure, pemilihan dan penggunaan media yang dibuat secara teliti dapat memastikan guru membuat pilihan media yang tepat dan menggunakan media secara optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam proses PDP. Ini adalah rujukan kami pada hari ini. Dan sekian, terima kasih.